Selamat kembali dalam podcast TTYL Talk to you later bersama dengan saya Sarah Ranca dan saya Nel Hanan. Yes, dan terima kasih kepada you guys yang telah pun subscribe kita punya YouTube channel. Numbers are going up, which is good. Tapi kalau belum, what are you doing with your life? Betul. Sila subscribe sekarang. Betul. Okay? Kita orang very thankful kepada mereka yang telah subscribe ke YouTube kita sebab macam kita tahu Sarah, kita punya audio platform alhamdulillah very strong. Ya. So sekarang kita nak kuatkan kita punya visual platform iaitu YouTube lah. Betul. So silalah berbuat demikian. Yes, so setiap kali kita ada YouTube, kalau boleh kita memang nak ajak guest lah kan, untuk memeriahkan suasana kita. Sebab kalau dekat Spotify je, of course kita lukewarm FM dengan Zul semua macam biasa-biasa dah, biasa sangat kan. So bila kita panggil guest and kita sedar semua orang akan komen, tak kisahlah dekat Spotify ke, dekat YouTube ke, ramai yang akan komen and DM puji-puji kita punya guest tu. Betul. Sebab syarat utama nak jadi guest TTYL kena Ada otak. Habis guest kita pressure. Okay, kita bagi guest tu macam pressure. Alamak. Tapi sebab Sarah, listener kita, dia siap macam last episode kan, kita ada midnight kan. Dia orang siap pergi DM guest kita. Macam, oh I really like your episode. Like, you go bagi support semua. Like, macam, thank you so much. Sekarang ni, please give your support to our next guest. Siapakah dia, Sarah? Kita ada Trisha. Assalamualaikum. Talk to you later. Talk to you later. Tapi tiba-tiba macam pressure lah. Korang ni Tak payah pressure. macam mana kalau tak ada orang DM Tisha nanti? Okay, tapi diorang akan diam kita. Okay, diorang akan talk to DM you later. Yes. Okay, sebab kita punya, you tak perlu risau. Sebab kita tahu you adalah seorang wanita yang confirm ada otak. Betul. Okay, Orang kata beauty with brain lah. Wanita betul, ada otak pun betul. Okay, multi talented. Yeah. Betul. InsyaAllah. Fit dan juga cantik lah, of course lah. Ya je lah. Fit tu, ya je. Ya je. Takkanlah tak cantik. Wak, kita semua cantik kat sini. Betul. Tapi ciptaan Allah semua cantik. Betul. Alhamdulillah. Wow. Trisha, is this your first podcast? Adalah 2-3 podcast, tapi adalah 2-3. Adalah 2-3. Tapi sebab bukan dengan kita. Bukan dengan kita lah. Macam first Tak, lah. okay, first podcast yang ada 2 host. Okay, boleh. First podcast yang best lah. Itu aku yang claim. Self claim. Okay, so Trisha, mungkinlah kod-kod kan ramai orang yang first time selama ni pernah dengar nama je. And then macam, siapa Trisha Ooi ni? Adakah Trisha Ooi ni adalah seorang wanita berbangsa Cina atau macam mana? Sebenarnya arwah ayah Tisha Cina. Tapi mami Melayu. Sebab tu ada nama Ooi belakang tu. Ooi tu memang nama family. Nama family. Okay. Tapi betul lah sebab ramai orang kenal Trisha mungkin daripada stunt performer. Betul. Kenal Tisha daripada Tisha buat stunt dulu, which is 6-7 tahun lepas. So bila Tisha jadi pelakon, mungkin tak ramai lagi yang kenal kot. Sebab Tisha masih baru 2 tahun. Apa yang you fikir masa you jadi stunt woman dah? Kenapa you memilih jalan itu Memang Tisha minat golek-golek. Taklah cakap minat golek-golek sangat. Tapi memang Tisha belajar martial arts daripada kecil. Lepas tu memang Tisha ada impian nak jadi macam Tan Sri Michelle Yeoh. Sebab arwah ayah Tisha kan Cina kan. So kita banyak tengok cerita Cina tau, yang kat Hong Kong semua tu kan. So banyak tengok Jackie Chan, Michelle Yeoh kan. So masa tu Tisha macam bestnya. Macam mana diorang buat kan? Macam mana diorang lawan-lawan? Macam mana diorang ni? So ayah pun hantarlah pergi belajar martial arts. So, What kind of martial art? Masa sekolah Tisha memang belajar taekwondo. Lepas tu bila dah besar Tisha belajar silat. Tapi yang Tisha praktis sampai sekarang boxing. So dah takut tak? Tapi Trisha, bila Google nama Trisha, maksudnya kan keluar Wikipedia tu kan, among the search yang keluar, naik juga Michelle Yeoh. Ya. Actually, kalau Google nampak Michelle, macam kenapa ada Michelle Yeoh keluar sekali? Ada related dengan dia? Ada manifesting. Manifesting. The power of manifesting. Yes. Betul. Maybe kan. So masa you mula-mula, you memang macam tak ada rasa pun macam nak jadi pelakon lah macam Michelle Yeoh, tapi you pilih jadi stunt woman. Nak jadi action actress. Action lah. Masa tengok Michelle Yeoh dulu memang macam bestnya dia lawan-lawan kat TV kan. Masa tu kecil kita kan tahu tu berlakon kan. Kita ingat betul-betul. So bila besar macam rupanya dia orang berlakon. Bestnya jadi action actress. Daripada situ Tisha nak jadi action actress. Tapi bila Tisha dah besar, rezeki lah. Sebab Tisha, kawan Tisha masa tu dia panggil untuk, masa Tisha tak tahu extra ni apa kan. So dia panggil macam, Tisha boleh tak you datang ni semua kan. Tu macam, okay lah datang lah, pergilah. Kebetulan masa hari yang Tisha shoot jadi extra tu, ada scene stunt, scene kereta terbalik.
Oh, my So God. Tisha macam macam mana diorang buat. So bila borak-borak dengan stuntman tu, jumpa dengan Tisha punya coach yang pertama dulu tu, dia bawa pergi gelanggang untuk belajar silat semua. Lepas tu kat situlah Tisha first time tahu yang benda tu semua stunt punya. Masa jadi extra tu bukan watak action. Bukan. Watak biasa extra lalu lalang makan kat kedai macam tu lah. Extra duduk dekat bilik kampus dengan Fasha Sanda. Okey lah, at least kan job extra dia up juga. Dia bukan dia extra dapat yang Fasha Sanda lah. RM80. Dia bukan yang macam apa boleh lagu awak tak kena tahu ke? gigit burger tu. Tapi shot aku gigit burger tu tak ada pun. So abang potong. Pernah lah Tisha pernah lah jadi extra duduk dekat belakang yang scene orang tengah makan, so duduk kat belakang kan. Macam kita buat macam tak tahu nak buat apa ni. Jangan tengok Nak kamera, makan jangan ke? tengok kamera. Nak cakap phone, nak makan ke nak cakap phone ke nak main phone kan. Jadi pramugari cik. Pramugari. Jadi pramugari. Siapa yang kenal Tisha? Tisha ni seorang wanita yang kalau nak tengok Tisha pakai skirt macam hari ni, nak pakai Susah lah. heels macam hari ni memang susah. Ni kena paksa dengan manager Tisha ni tadi. Tapi siapa yang bawa Trisha ke dunia lakonan, dunia stunt dulu? Dunia stunt, siapa ada macam pendedahan dari someone spesifik ke ataupun cari sendiri? Memang first Trisha masuk dunia stunt tu, first coach Trisha Ubay Ami. Sekarang Ubay Ami dia memang one of the best stunt team lah dalam Malaysia. Dia ada company nama Defenders. So sekarang ni memang dia run company tu lah. Tapi one of the best stunt team. Kenal dia masa job extra tu Masa lah? job extra tu. Tapi masa Tisha kenal tu, masa tu Tisha menapak lah dengan dia. Dia yang macam, dia siap panggil. Dia cakap, Tisha nak tak try sebab abang Cecep daripada Indonesia. Nak datang gelanggang. Nak betul. tengok persembahan silat. Sebab masa nak collaborate lah Malaysia dengan Indonesia buat filem. So Tisha macam, nak try. And so Tisha pergi. Daripada situ macam, first Tisha kena buat stunt, kena langgar kereta. Kena langgar kereta. Masa tu memang Manusia kena langgar kereta. Tisha kena Dia kereta tu terlanggar Tisha. Okay. Macam tu. So dislocated bahu lah. Tapi seminggu je. Lepas tu Tisha dah on set balik lah. So, macam sebab masa tu my macam God. passion kan. Macam passion. Macam memang nak buat sangat benda ni kan. Macam nak rasa sangat. Masa tu umur berapa? Masa tu 17. Bukan 18. Sebab tengah study masa tu. Tengah study lah. Tapi nak buat juga. Stunt yang paling gila yang Trisha pernah buat? Paling gila yang kena langgar kereta tu, kena terjun laut dekat tengah-tengah Laut Melaka. Lepas tu ada satu tu, Tisha kena terbalik upside down. Diorang ada build macam perigi kan. Perigi dekat Johor, Pinewood tu. Pinewood Studio tu kan. Diorang build masa tu cerita Hong Kong tau. Diorang build macam satu perigi dalam. So Tisha upside down, diorang rigging masuk dalam. Tapi diorang tak nampak kat dalam tu. So kita orang dah budget siap-siap lah. Berapa second, berapa dalam. Macam tu. Sebab kononnya dia lemas, dia terjatuh dalam perigi tu. But how does it work macam kalau macam untuk stunt ni, do you guys need like rehearsal yang proper sebelum buat ataupun ada yang dah sampai set baru buat? Ada yang kita memang kena rehearsal, ada yang dia one shot je. Dia kena buat terus Setakat je. kena langgar tu dah biasa dah diorang. Tak payah rehearsal. Tapi Trisha kena langgar kereta tu sekali. Lepas tu Tisha tak buat kereta. Yelah Tisha- sampai dislocated ke bahu Tisha- semua. Tapi benda-benda lain Tisha buat lah. Maksudnya kalau yang macam dua benda je yang Tisha tak buat. Terjun bangunan dengan langgar kereta. Okay. bangunan Kalau tu buat-buat kenapa? macam terbakar. Sebab dia kena betul-betul kena rehearse, kena practice kan. Benda ni kan kena belajar macam mana cara-cara dia kan. But akan buat in the future sebenarnya? Who knows? Maybe Ada insyaAllah. tak ciri-ciri dia kalau nak jadi stunt woman? Adakah saya dah terlambat? Boleh je Sarah. Sarah boleh je. Kejap Message Ubay kejap. Message Ubay. Ubay tengok. Okay, tengok dulu orang tu. Kita ada stunt woman baru ni. Trisha akan hantar gambar dan Ubay macam okay, better not. Siapa cakap Sarah? Siapa cakap? Kita tak tahu. Kadang-kadang orang nak, contohlah kan, orang nak double body. Kan? Betul double body. Dia tengok sebab dia tak, Untuk kita orang tak kena tentu. langgar tu perlulah. Aku shot dia kena langgar je. Ada seorang makcik kena langgar. Kau kena, Aku kau yang- kena jadi aku yang makcik kena- tu. okay. Faham konsep dia. Tapi okay, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada stuntman atau stunt woman ni pada Trisha? Pada Trisha rasa kan sebenarnya tak kisahlah jadi pelakon ke jadi stunt ke jadi apa-apa, jadi pengacara kan. Tapi kena ada minat dan juga kena ada kesungguhan tu sebenarnya. Yang fizikal apa benda semua tu semua boleh train. Macam Tisha ada seorang kawan pelakon juga. Sebelum ni dia pelakon yang memang
pakai heels, pakai ni, pakai ni kan. Tapi one day tu bila Tisha selalu lepak dengan dia suka macam action ni tau. Tapi dia tak pernah buat action, dia tak pernah belajar martial arts. Okay. Tapi after kita orang dah pergi train beberapa kali, dia macam suka. Tapi sekarang dia dah boleh fight dah. Dah boleh fight. So bagi Tisha physical tu macam kita boleh train lah. Cara dia cakap train macam senang kan? Tu lah cara cakap physical boleh train. Aku dah 30 tahun hidup dalam badan ni tahu. Apa aku tak train ke selama ni? Tapi memang lah. Tapi I mean dari segi disiplin tu of course like No, but walk us through your routine as masa persediaan jadi stunt woman ni ke. Sebab Trisha ni Gen Z tau. Ya, sebab Dia tak muda curious. sangat. So kita curious kenapa ada Gen Z sebegini yang masih wujud. Macam sebab satu, you memang minat. You masuk martial art dari kecil. Memang sendiri. Lepas tu, you sendiri pergi cari. Itu kan Trisha. I think like satu kualiti Gen Z yang macam makin pupus lah. Maksudnya sebab kebanyakan orang Gen Z nak kena suap. Tapi Trisha pergi cari peluang tu. Not all jangan marah. Jangan kejar aku pula. Sabar. Tak, Tisha rasa sebab sebab yelah Tisha pun tak tahu kan macam hari yang dia panggil untuk jadi extra tu kan akan lead kepada dunia stunt untuk Tisha. Tapi I think because power of manifesting lah. Kita doa kan. Kita doa. Kita nak best nak jadi macam dia. Kadang-kadang apa yang kita sebut tu boleh jadi kenyataan. Doa kan. So Tisha rasa memang daripada kecil memang kesungguhan kita buat benda tu. So Alhamdulillah macam Tuhan tu tak sisirkan lah usaha kita kan. So I think tapi yang paling penting sekali bila rezeki tu dah datang, Tisha tak pernah pilih. Tisha tak pernah pilih. Selagi Tisha boleh buat, Tisha buat. Tapi kalau sekarang suruh Tisha buat stunt, pilih lah juga. Teragak-agak lah juga kan. Takut kan. Sebab kita dah lama tak praktis adrenaline tu kan. Macam dah lama tak praktis kan. Kita jadi takut. Tapi Tisha betul. Sebab daripada muda tu kita punya takut tu macam tak ada sangat. Tak ada kan. Kita selama excited je kita nak buat je semua. Tapi sekarang ni sama lah macam even Tisha berlakon pun sekarang Tisha tak memilih macam sebab kita kesungguhan kita, passion kita kan. Kita macam selagi boleh masuk schedule kita on. Dengar ada dia. Manager dengar. Tolong fullkan. Transisi daripada orang kata dari stunt woman lepas tu jadi actress, sekarang dah jadi lead actress. Alhamdulillah. So berapa tahun dalam dunia stunt tu dulu sebelum pergi ke watak-watak yang maybe banyak dialog, watak-watak yang lebih penting. Dia bukit tu. Tak base 6 tahun. 6 tahun stunt. 6 tahun buat Lama stunt. juga dalam dunia stunt ni sebenarnya. Dunia stunt lama. Macam ada tiba-tiba you discover, okay, Trisha ni boleh berlakon. tak payah buat stunt dah. Terus jadi supporting, lepas tu jadi main. Dia sama juga rezeki juga sebab masa Trisha first dapat buat stunt rezeki kan. Macam Tisha pergi tak tahu kan what's gonna happen tomorrow kan. Tiba-tiba macam dia panggil buat stunt. Berlakon pun sama juga. Tisha buat stunt tiba-tiba dia orang panggil tapi watak tak ada dialog pun. Pembunuh upahan. Dekat cerita KL Gangster Underworld tu. Maksud KL Gangster Underworld tu dia orang panggil untuk jadi pembunuh upahan tapi tak ada dialog pun. Tapi sebab Tisha memang forte Tisha fight kan. So dia orang panggil okey lah buat. Tu macam lama-lama tu tahu macam mana dia orang panggil. So macam tapi Tisha macam ni go by heart je maksudnya. Sebab Tisha tak pernah belajar sebelum ni kan. Tak pernah belajar macam mana nak berlakon. Kan Tisha tak. Tapi Tisha suka, Tisha minat. Tapi Tisha belajar bila jumpa dengan pelakon-pelakon senior. Kalau dalam satu set kan rezeki Tisha selalu dapat pelakon-pelakon senior yang memang waktu tunggu turn you tak tidur dalam kereta lah. You mingle lah. Pergi mingle bertanya soalan. Adalah juga orang penat. Sebab kadang-kadang kita tak tahu peluang tu datang betul berapa banyak kan. Macam hari ni shoot dengan orang ni, besok shoot dengan orang lain. So kita try untuk get seberapa banyak yang kita boleh dapat lah. That's good. Susah kita nak dapat orang yang macam newbie dalam industri. Dekat set tak main phone je. That's why dia boleh pergi jauh. Sekarang ni yang puji-puji kita tukar, lah. tukar. Tak, sebenarnya diorang dah warning awal. Jangan main phone dekat set. Kena nampak macam busy, macam friendly. Macam bagi Tisha benda yang paling penting sekali bila kita minat passion dalam sesuatu benda. Bila kita passion kan, benda lain kita tak fikir lah. Betul? Kita tak fikir lah. Macam Tisha, okay. Tiba-tiba lari topik kan. I think bagi Tisha macam kita nak sustain dalam industri ni sebagai seorang pelakon kan. Tisha lah. Nak sustain dalam industri ni, kita banyak pelakon-pelakon lain tau. Pelakon yang bye-bye Tisha, yang sama batch dengan Tisha. So Tisha tak tahu what's going to happen tomorrow. So this industry require untuk
the upcoming actress, bukan kami maksudnya generasi sekarang untuk satu talent, nombor 2 look, nombor 3 media sosial. Betul. It's very important. Tapi itu adalah kelemahan Trisha. Media sosial adalah kelemahan Trisha. Faham? Walaupun awak Gen Z. Walaupun saya Gen Z. Tak, sebab dia tak act like a Gen Z lah, aku rasa. Awak sangat matang lah. Yeah. Your demeanour is very mature. Very demure. But dia macam very demure. Very cute say. Very cute say. Dia bukan yang slay. Bukan. Slay thanks. Tak. Tak. Dia nampak macam very demure. Tapi yang sama belajar tu bukan dalam bidang acting ke apa? Bukan. Trisha sambung belajar dalam bidang undang-undang. Aku pelik lah. Kalau dia sebut bisnes, aku baru nak sebut. But very Chinese punya thing kan? Ya, betul. Tak, belum cakap habis lagi. Ha. Undang-undang perniagaan. Very Chinese. Cakap pasal belajar ni kan, arwah ayah Trisha dulu sebenarnya tak bagi tau masuk industri. Of course, Dia of tak bagi. course. Dia memang biasalah Chinese kan. Dia orang penting kan kena habis Cari belajar duit. kan. Okay, what you want to be? Lawyer. Yeah. Macam ayah dia okay, dia kata tak kisah sebab Trisha memang tak minat bisnes. Mami bisnes, ayah bisnes, abang minat bisnes. So Trisha memang tak suka bisnes. So dia kata, okay, what do you want to be? A lawyer. Okay, then go lah. Dia memang tak bagi, strictly tak bagi masuk industri. Tapi I think one thing yang macam Trisha fikir sampai sekarang lah, sebab arwah ayah meninggal sebelum Trisha masuk industri. So Trisha tak tahu macam, is he proud of me now? Is he not? Kan? Tapi mami macam, He is. Of course he is, Trisha. yeah, Alhamdulillah lah kan. No Kita dad hope wouldn't be for proud that. of you lah. Of Tapi course, dia of memang course. tak suka Trisha masuk industri. Sebab dia, yalah, you know Chinese punya minded kan. And also diorang bukan tak suka. I feel like parents ni diorang macam, because the industry is very tak stable. It's very unsure. You're very unsure of the future. So they want something stable for Diorang you. nak Betul. masa depan you terjamin. Terjamin. Ah. Betul. So I think that's why lah kan. Betul juga kan. So macam adalah juga Trisha cakap dengan mami kan. Macam mami kan. Tapi macam so sweet lah. Mami macam sekarang kan dia saya text Trisha macam, so proud of you. Cerita kalau arwah ayah dia akan proud of you. So macam I think that thing kot yang macam selalu Trisha keep me going lah. Oh, that's nice. Kan? Best kan? That's nice. Kan? Dia until you can prove your parents, yes, benda ni aku boleh berjaya juga buat jalan yang aku pilih Boleh ni. hidup lah dengan boleh jalan hidup. yang Biasa pilih parents ni. akan Betul. macam okay. Yeah. Dia nampak anak aku ni boleh survive, you know. Betul. Susah. Memang struggle lah. Trisha kalau ingat balik masa nak survive kan dalam industri kan. Because one thing lah yang Trisha rasa lain sikit diri Trisha daripada orang lain kan. Is because Trisha bukanlah girly sangat. So mungkin ramai orang yang pada pandangan dia orang macam perempuan kena kena lah. So kalau perempuan ni lasak sikit, ni sikit, dia orang macam kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam ni kan? So Trisha nak depan dengan benda tu macam struggle juga at first. Dulu Trisha tak confidence tau macam aku boleh ke kan? Macam sekarang bila macam dapat contoh ni, dapat karakter yang macam Zabrina ni, seorang perempuan yang macam very duduk pun macam tegak je kan, cakap pun macam pandang pun tak pandang macam tu kan. Macam takut gila, macam boleh ke ni kan nak buat benda ni kan. Trisha memang confidence dulu tak ada. Okay. Dia nak bagi tahu korang semua confidence dulu tak ada. So kepada orang yang Rasa tak tak ada confidence, confidence tu kan? macam sabar jap. Sabar jap. Dengar cerita dia habis kan. So Trisha memang takut tau kan. Even kalau keluar pun memang diorang pergi event, diorang pergi heels ke apa, memang tak nak pun. Tapi I think benda tu lah yang Trisha rasa macam boleh ke aku ni kan? Aku ni boleh ke lama dalam industri? Boleh ke aku ni terus sustain in the industry? Tapi I think that uniqueness lah yang you just hold to that kan? Betul? You just hold to that. You don't need to fit into the mold. Kan? You tak perlu nak ikut society apa yang society dah tentukan. Because I think as long as you have passion and you believe in your talent, Betul. and you ada And rasa you nak work belajar. Yeah. I think tu yang paling penting. Maksudnya you jangan stop sampai rasa macam aku dah bagus lah. Yes. I mean normal lah, kita manusia kan. Trisha pun ada rasa kadang-kadang kan macam kita dah berlakon apa-apa, kita rasa macam not bad kat aku kan. Ada je. yes. Tapi selalu I think for me lah, I always try to be as grounded as I can. So maksudnya bila kita jumpa tu yang kita macam kita sedar diri kita macam okay, kita baru, apa yang kita boleh belajar? Because to be an actress yang memang successful, takkan pernah habis tau untuk kita belajar kan. Takkan bukan actress je, apa-apa je. Kalau kita nak jadi
benda takkan habis kalau kita nak belajar. Kan? Sebab ilmu ni takkan habis. We can always be better. Bila dah rasa cukup tu, that could be the downfall of Tu yang takut. Takut kan ya? But sebenarnya Trisha yang sebenarnya daripada awal lagi kita boleh tahu dia memang berbeza dengan orang-orang lain pun dia macam boleh kurang confidence. Sebab kalau aku lah jadi Trisha, aku boleh lari badan terbakar kot. Takkan nak gadis-gadis bertudung yang terbakar tu tak buat lagi tu. Tak boleh. Setakat kena langgar dislocated shoulder dengan kereta, aku boleh buat. Takkanlah wanita-wanita di luar sana tak boleh buat. Aku akan lebih bongkak. Aku rasa Trisha kalau tak. kau jadi Trisha, kau pergi kedai beli telur pakai kain batik kan. Betul. Confident kan? Punya confident tu. Bang, telur campak sini. Saya campak sebab sedang woman kan. Campak Tangkap kan. Tapi itulah, ada dua perspektif kan. Sama ada kalau kita ni lain daripada orang lain. Maksudnya macam Trisha lasak, seorang wanita yang lasak. Memang Trisha dulu tak confident sebab benda tu. Makeup pun tak pakai, rambut pun tak bersiap. Nak jadi pelakon. Trisha nak jadi pelakon. Tapi nak jadi pelakon kena jadi artis, betul tak? Jadi artis orang suka tengok, nak kena cantik, nak kena tu, nak kena Tapi ni. kita tak jiwa. Tapi kita tak pandai cantik-cantik kan. Kita macam diri kita je kan. Kadang-kadang keluar pakai t-shirt dengan jeans je kan. T-shirt dengan seluar rumah je macam tu kan. Sampai manager ke kawan-kawan mami semua tegur macam selekeh yang keluar kan. Tapi sebab itu diri kita kan. Tapi kita nak jadi pelakon sebab kita suka berlakon, passion kan. Tapi I think benda tu kena belajar balance kan. Macam sekarang ni struggle cik. Struggle. Bersiap dari pukul 7 pagi. Daripada pukul 7 pagi. Tapi at least macam you stay true to yourself lah. If itu adalah you punya keselesaan, itu adalah look and branding yang you nak bawa, why not? Sebab ada je artis kat luar sana, dia natural beauty. So pakai sedikit pun dia macam cantik juga. Betul ada. So you have that look. Girl. Puji sangat. Ada orang yang gelak kat belakang tu. Ada orang yang gelak kat belakang tu. Yeah, you have that look. So kalau you macam boleh pull off look t-shirt selekeh, t-shirt yang lusuh tu, why not? Sebab I t-shirt lusuh, aku dah bibik. You maybe boleh bawa karakter tu. Why not? Ya ke? Itu Syah Aliyah. Dia pakai t-shirt lusuh. I tadi masa pandang Sarah tadi macam Tisha baru macam faham ni. Ni mesti cakap pasal Syah ni kan. Sebab Syah adalah my idol in terms of fashion and look dia. Dia pun agak boyish tapi Awan Dania masa sekolah dulu kan. Masa sekolah dulu kan. Sibuk nak jadi Awan Dania kan. Pergi sekolah. Awan Dania panggil kita kan. Kita perasan nak kita Syah Raya tu lah. Syah, if you're listening to this, I'm a big fan. I'm a big fan. So kita dah tahulah dia punya pelakon-pelakon yang dia look up to. Tapi dari segi lakonan siapa? Macam sebab Trisha I personally think macam sekarang is the zaman, the new age of actress tau, heroine. Maksudnya Trisha Oy dan juga batch you. You adalah up and coming. Akan datang ni, I believe like for another 10 years we will see you as muka-muka ni as the lead. Sebab previously kita ada previous batch diorang have been maybe 10 ke 15 tahun jadi ni now is your time. So tapi kita nak tahu juga siapa from the previous batch yang mungkin Trisha jadikan macam lakonan dia ni aku suka ataupun I want to learn more ataupun aku respect this senior, this actress. Kak Abil. Laju jawab kan Kak Abil. Because Tisha sebenarnya one of my bucket list kan. Dalam berlakon kan Tisha nak berlakon dengan Kak Abil tau. Nice. Tapi alhamdulillah baru-baru ni dapat berlakon dengan dia. Nabila Huda. I think because bukanlah nak cakap macam orang lain tu Tisha tak ni, tapi Tisha look up juga macam Umi Nazira, Kak Umi Nazira. First Tisha berlakon supporting yang strong dengan Kak Umi Nazira. I learn so much from her. Even sampai sekarang pun kalau jumpa Kak Umi macam kalau tengok dia punya klip-klip dia berlakon kan macam mana Kak Umi ni boleh buat macam ni? Jiwa dia tu macam mana dia boleh beratkan betul-betul jiwa dia tu kan? Macam Kak Abil, because dia punya ni Kak Ira pun cakap director dia cakap kan kalau Nabila Huda ni letak dia dalam frame, kamera tak payah move banyak pun. Dia static tak bergerak pun kita dah boleh rasa dah. So the combination of technical dengan jiwa. The combination of both yang buat Tisha macam mana Kak Bil buat ni kan. Tapi masa first berlakon dengan dia tu getar-getar. Memang tak terdiam lah. Tisha tak boleh nak berborak dengan dia. Tak boleh nak borak dengan dia. Memang speechless gila. Starstruck gila. Duduk kan sebelah Kak Bil kan macam sebelah Nabila Huda ni kan. Betul aku duduk sebelah Nabila Huda ni kan. Padahal scene tu jalan je. Jalan dengan dia je kan. Scene tu memang seorang guru filem. Jalan je dengan dia. Lepas tu
nak borak dengan dia kan, duk pandang. Tapi duk fikir nak borak apa ni kan, macam mana nak cakap. Nak Sebab cakap selalu apa ni, kita eh? natural je kan. Selalu kita macam kalau nak tanya orang, kita tanya je kan. Tapi dengan Nabila Huda kan, Yalah, dengan kita macam idola, tiba-tiba kita dapat like duduk sebelah dia. kalau tak kita nak tanya macam-macam soalan ni. Yeah. Kak Bil macam mana Kak Bil buat macam ni? Kak Bil macam ni kan. Tapi tak jadi. Tak jadi. Last day tu je pergi kat dia kan, peluk dia. Kak Bil sorry tau. Ni nampak macam Trisha ni pemalu semua kan. Minta maaf. Lepas tu dia macam, it's okay, I know you, I understand. Tapi memang even through kita tengok dia berlakon pun kita dah boleh learn so much Yeah. dah. Kan? Dah boleh belajar banyak dah. Okay, tadi kita ada sentuh sikit macam Trisha, the new gen actress lah. Orang kata Gen Z. Sekarang Gen Z dah jadi lead lah semua kan. So sebab Trisha kan, bila you pelakon Gen Z, tapi bila pegang watak utama selalu bergandingan dengan hero yang lebih tua lah, lebih berusia. Kita cakap lebih matang lah. Okay, tak ni. Lebih berusia je lah. Laki kan tak kisah. Sebab menua. sometimes Laki kan age like a fine wine. Syah, okay Syah. Bukan Syam saja. Your hero sebelum ni pun macam dah Betul, Abang Syam. 40s kan, macam tu kan. So in your opinion, ada perbezaan tak cara Gen Z kerja dengan pelakon yang mungkin lebih senior? Maybe cara korang approach naskah ke, ada some sort of difference ke macam? I think ada. Because okay, Trisha memang tak pernah berlakon dengan hero muda. Tak pernah. That's why. Tak pernah dapat. Tak tahu kenapa. So Trisha memang banyak berlakon dengan hero-hero yang lebih lama dalam industri. Diorang lebih pengalaman. So cara diorang macam tadi kan, Nal cakap kan, cara diorang approach naskah tu kan, lain. Diorang I think deeper lah. Lebih dalam lagi. Kadang-kadang Trisha pun tak fikir apa dia ni kan. Tapi one thing that I think I love the most about working with orang-orang yang senior, memang ada pengalaman dan senior dalam industri ni is they are ready to sit down with you. Really? Anytime. Daripada awal sampai habis shoot. Even contohlah hari ni kata last day kan. Last two scenes kan. Last two scene tu pun boleh sit down lagi dengan kita. Macam they are very open. Macam contoh, and one more thing yang paling best sekali, they are very very open. Kalau Trisha contoh kita ada discussion, Trisha nak buat macam ni lah. Macam contoh kan, Iskandar, I think macam ni kan, Iskandar, I think I nak buat macam ni. What do you think? What would be your response to this? Sebab kadang-kadang yelah dialog tu, tapi dia ada banyak cara untuk kita sampaikan. Bila cara kita sampaikan macam ni, penyampaian dia lain, rasa dia lain. So if I do this, what would you do? Dan dia akan bagi reaction pula. So even before kita masuk set pun kita dah rehearsal dulu. Pada pandangan Trisha lah, pengalaman Trisha, untuk dapatkan rasa yang berat dalam satu-satu scene tu, kita tak boleh buat seorang. Mungkin diorang boleh buat sebab diorang memang dah bertahun-tahun Diorang macam on the click, diorang boleh beri. Yes, and tapi untuk kita yang baru, and Trisha sangat-sangat bersyukur. Trisha selalu digandingkan dalam projek dengan senior-senior, tapi diorang menerima baik kedatangan Trisha. Tak ada yang diva-diva. Tak ada, diorang very macam Trisha baru tapi diorang macam diorang tak pandang, tak rendah. Lepas tu diorang open. Diorang tak siap tanya lagi, Trisha you need anything? Trisha ni apa? Maksudnya dia macam Trisha pula rasa macam kita segan lah kan. Tapi kita kena tolak tepi, kena letak tepi Trisha tu sekejap, ambil karakter tu sekejap kan. Dan kita discuss as husband and wife ke, as contohnya Mama Nina Jurin. Trisha kerja dengan Datin Nina Jurin pun sama. Scene kita orang dua-dua tegang. Bayangkan Trisha, kalau diri Trisha lah pelakon baru, yang baru dalam industri ni, dia pelakon yang senior. Tapi dalam karakter Trisha Zabrina, seorang perempuan yang very dominant. Dia pula Datuk Asmida, seorang perempuan yang very dominant juga. Dalam satu scene yang tegang, macam mana kita nak buat? Kalau Trisha duk fikir, aku takut dengan dia ni, aku seram ni, aku malu ni kan, tak edit lah kan. Betul. Tapi she was willing to help. Dia, Abang Rosham, Sherry Melis, Trisha, Khatijah Tan, Ibu Khatijah Tan. Memang semua pelakon-pelakon yang memang kita seram kan nak lakon kan. Seram kan. Semua otai-otai. Kak Oji. Macam mana lakon Kak Oji kak? Kak Oji direct kan bagi kan. Kau bagi apa ni? Tak asal adik. Kan? Tapi kita take positif lah kan. Kita macam, okay kak, akak rasa Kak Oji rasa macam ni kan. Kata, aku tak rasa kau bagi ni kan. Kak, lagi sekali boleh kak? Kita minta. Dia bukit je. Kan? Sebab tu lah. Kadang-kadang kita kena willing untuk letak diri kita memang kat bawah. Because kita memang kalau kita tak tahu lah kan. Cakap tak tahu lah kan. Tak macam kalau dia kena tegur Kak Uji macam tu, dia macam, okay, sekarang ni macam mana kak? Dia nak solve the problem. Kalau Gen Z lain, Trisha balik nangis. Nak nangis kat betul. Tapi kita face it lah kan. Face it. Sebab kalau kita tak face it, because that could be the lesson sebenarnya. Dalam proses Trisha nak menjadi seorang pelakon yang baik lah, yang baik kan. Mungkin itu adalah salah satu proses. So kalau ditegur tu, tak kira lah ditegur director yang garang ke, pelakon senior ke yang ni kan, diorang dah memang establish, diorang memang tahu apa yang diorang buat.
Kan kita ada masa kita tahu, ada masa kita betul ke apa aku buat ni salah kot. Mungkin ada cara lain kot. Tapi bila ditegur macam tu, itu dikira proses kan, proses pembelajaran kan. So kita nangis nanti balik nangis kan. Maksudnya kita nangis. Janganlah nangis sekarang kan. Tapi waktu tu face it kan. Macam Angelina Jolie cakap kan, go right through it. Ada satu video dia cakap kan, go right through it lah. So Tisha rasa tu lah kot. Because macam Tisha cakap tadi, chances takkan datang banyak kali. Betul. Dia akan datang dengan cara yang berbeza-beza. Tapi chances yang sama takkan datang kali kedua. Tapi okay, Trisha, sebab you started as stunt woman semua kan. Maybe stunt dia lebih kepada fizikal. Tiba-tiba dah jadi pelakon, membawakan pelbagai gejolak emosi ni. Kena Main nangis jiwa lah, pula tersakiti lah, apalah semua. Drama kita pula banyak perempuan tersakiti. Tak, lepas tu macam Trisha, dia kata dia very like boyish. Very ganas. So, boleh ke berlakon yang nangis ni? Kontradik tau. Tadi apa, ganas. Sekarang ni macam kena membawa emosi, kena nangis, riak muka. So Macam mana you tahu you boleh nangis? Macam mana kita tahu kita boleh nangis? Jujur, proses, sejujur-jujurnya masa Tisha awal-awal penlibatan Tisha dalam bidang lakonan, tak tahu lah Tisha nak cakap Tisha ni seorang yang deep ke apa. Tapi in real life Tisha tak nangis. Tisha bukan seorang yang memang senang nangis ke apa ke, tak. Memang Tisha ni kental lah, jiwa kental kan, hati kental. Tapi bila berlakon, Tisha rasa Tisha very in touch dengan emotion Tisha. Macam ni kalau kita tengok video sedih-sedih kan, kita rasa macam sedihnya kan, kita nangis kan. Tapi sebenarnya life kita tak ada pun macam tu. Life kita okey je. Bila kita kalau jadi benda dekat kita tak nangis pun. Tapi bila tengok cerita sedih kita nangis kan. Maksudnya kita very in touch dengan emotion kita kan. So I think itulah yang Tisha praktikkan dalam lakonan Tisha bila Tisha bawa satu scene dengan karakter. So bila Tisha bawa satu karakter tu, Tisha tengok kan, lepas tu scene tu sedih kan. Scene tu sedih ni, kena cerai ke apa kan. Sedih ni. Macam mana nak in touch tu. Tapi Tisha sejujur-jujurnya, Tisha banyak go with apa yang Tisha rasa ketika itu sebagai karakter tu. Tapi cara orang berbeza-beza. Ada yang pelakon yang memang dia boleh menggunakan kisah dia, kisah lama dia. Ada memory recall lah kan. Kucing dia mati ke, kucing dia lari ke kan. Lepas tu tapi ada yang macam yang hebat yang macam tu je. Boleh kan. Dia punya reaction dengan dia punya rasa boleh in sync. Betul. Kan? Tapi ada yang macam-macam cara. So bagi Tisha kan, Tisha memang kena watak tu dan juga memahami diri sebagai watak tu. Watak tu dengan scene tu, dengan kisah tu, dengan cerita tu, dengan tu. Method lah. Method macam kau cakap tadi. Method lah. Method lah because you betul-betul menjadi watak tu. You bukan pelakon. Dan hopefully bila keluar result tu kan, orang terima lah, macam orang percaya kan. Orang tak nampak lah tu Trisha. Orang tak nampak tu Tisha kan. Maksudnya orang percaya. Hopefully lah kan. Takut tau. Tisha, bagi Tisha, benda yang paling Tisha takut bila setiap projek Tisha keluar adalah apabila orang nampak Tisha tu pelakon tu. So kita tak nak jadi pelakon yang berlakon. Yelah. Hilang lah magic tu. Kalau kita tahu orang berlakon. Betul. Tapi achievement, bila diorang tengok, diorang macam diorang tak rasa tu kita. Yes. Macam kalau diorang sedih, diorang nangis. Ya, betul. Saya rasa macam Alhamdulillah. Betul. Projek terbaru Trisha yang sekarang sedang ditayangkan di IC. Macam kita tengok kat belakang ni, Senyawa. Okay, kita nak Trisha dengar. besar muka Trisha. Besar. So daripada Trisha sendiri, pada yang mungkin baru tahu pasal Senyawa ni cerita dia pasal apa? Senyawa. Kalau tengok poster ni, kita boleh tahu ni cinta tiga tiga segi ni. Ini perempuan jahat. Ini No. perempuan yang disakiti. No, tak Bukan. Kita nampak tu macam perempuan jahat kan. Nampak macam Tisha tu perempuan jahat. Macam dulu jahat lah. ya ke? Laki ni Dia memang ada, taste dia perempuan dah soft jahat. tau. Dia dah pakai cantik macam Cinderella. Dia macam tersakiti black and tau. white lah ni. Yang jahat tu tak ada. Snow White. Bawang putih, bawang merah. Bawang merah. Okay. Ni macam Mak Tiri ni. Tisha macam Mak Tiri. Tak ada lah. Okay, sebenarnya berkenaan dengan Senyawa ni. Senyawa ini adalah sebuah naskah yang menceritakan tentang ibu tumpang, iaitu surrogate mother. Isu yang sangat sensitif sebenarnya. Tak pernah lagi ada mana-mana cerita buat cerita ni, cerita Melayu. Tapi salah faham sebab kita sebenarnya tak kisahlah apa-apa naskah pun kita nak bagi pengajaran pada orang bila orang tengok. Betul. So inilah yang kita cuba sampaikan dalam Senyawa ni. Dia mengisahkan seorang wanita yang ada masalah kesihatan, yang dia ada segala-galanya dalam kehidupan dia. Ada bisnes yang berjaya, ada husband yang very loving, very caring, ada
ibu mami dia yang sayang dia, ada mama dia, ada everything. Tapi satu je masalah dia. Which is dia ada masalah kesihatan yang membuatkan dia tak mampu beri zurat kepada husband dia. Okay. Lepas tu datanglah cerita surrogate mother tu. Tapi tak ada cerita lagi kan? Jadi Trisha lah Korang kena tengok. orang yang ada masalah kesihatan tu. Which is watak dia adalah Apa nama dia? Sharifah Zabrina, kan? Nama penuh aku bagi. Sharifah Zabrina. Sharifah Zabrina, yes. Sebab Nai dah tengok preview episod ni. Yeah. I just have to address one thing before I lupa. Okay, first masa tengok preview macam, uish, muka dia ni tahu resting bitch. No, because dalam cerita tu rambut dia colour lain juga. Ya, betul. RBF. Ya, betul. Tapi kan Trisha, I mean, that is a compliment sebab betul, dia compliment. macam ni walaupun muka dia nampak kosong, tapi you perasan kalau kita tengok cerita Korea kan, muka dia orang banyak macam tu. Dia orang berlakon. Macam tak ada emotion tapi sebenarnya membawa pelbagai emotion. Ya ke? Betul ke dalam Nan? hati Betul ke dan Nan? rasa. Betul ke? Rasa Allah, ke? you tak percaya, you tanya Mai. Betul ke? Itu ayat Mai, I. betul tak Mai? Mai, betul ke Mai? I tengok Betul? betul. Betul lah. Macam I've never really like watch apa yang Trisha berlakon. Macam Senyawa is the first Yeah, thing dia yang tak I minat tengok kita. betul. Dia tak minat kita. Dia bukan peminat awak. Dia tak minat kita. Dia bukan peminat Belum kita. lagi. Oh. Tak sampai Belum, lagi. tak sampai Tak, lagi. mungkin sebab yelah kita maybe kita audience yang mungkin Atau lebih mungkin the Senyawa ni could be the reason kita pun jadi peminat Trisha. Ya ke? Of course kita hidup di zaman OTT. Kita Betul. banyak pilihan kita nak tengok ni. Betul. Tapi Betul. tiba-tiba Senyawa sampai kat kita tengok macam, then I tanya Mai ni marketing daripada IC. I cakap, ish, dia ni boleh berlakon macam aku terkejut macam bagus lah dia ni berlakon kan. Yep. Resting ni berlakon. I memang suka Muka I suka watak-watak. Dia macam, you know, dia nampak macam sekali imbas dia macam apa kau ni tak bagi emosi, tapi sebenarnya bila kau tengok macam kau the tahu whole trailer tu. kau tahu orang ni memang macam you know dia cuba membawa dalam dia ada pelbagai emosi. Yelah sebab kalau kita macam marah tak semestinya kita menghentak-hentak capak barang, betul, tapi betul, dia very beri subtle. daripada Muka dia yang tu. tegak yang macam RBF muka dia yang tak ada apa-apa kan. Muka dia macam nampak macam tak ada apa kan. Dia tetap akan control diri dia yang perfect tu. Yes, betul. Sebab dia dominant, dia alpha. Even dalam perkahwinan dia, dalam keluarga pun dia yang the dominant one. So orang yang dominant ni kalau usually kita tengok, tak tahulah kan. Correct me if I'm wrong, tapi apa yang Trisha belajar, apa yang Trisha buat research, orang yang dominant ni dia selalu rasa dia tegak. So dia bila dia duduk pun dia tegak. Muka dia pun tegak. Semua benda dia buat tegak. Very sharp. So bila Tisha kita discuss tentang karakter Zabrina ni, sebab bear in mind Tisha tak pernah tahu bawa karakter macam Sharifah Zabrina ni. Karakter yang macam ni Tisha tak pernah. Yang si heavy ini, yang look macam ni, colour rambut macam ni, semua tak pernah. Tapi bila Tisha discuss dengan Kak Ira Rahman, kita punya pengarah, sebenarnya tanpa Kak Ira takkan jadi watak Sharifah Zabrina ni. Sebab Kak Ira daripada awal tu dia macam Tisha colour rambut, Tisha potong rambut. Tisha dulu rambut panjang hitam sampai pinggang. Tiba-tiba Kak Ira kata potong rambut atas bahu, pendek, blonde. Macam betul ni kan. Tapi kita buat lah atas kehendak watak kan. Sebab kita nak menjadi orang tu sampai satu tahap bila Tisha rasa macam okay, aku berjaya for now untuk merasakan bahawa diri aku adalah Sharifah Zabrina. Apabila satu hari Tisha bangun ni nak pergi mandi kan, nak pergi kan, aku dah lambat ni, aku 7 pagi ni, masuk dalam toilet kan. Bila buka mata kan macam terberhenti sekejap macam Sharifah Zabrina. Macam kita terpegun kan tengok. Padahal muka pun bangun tidur, tak make up tak apa kan. Tapi because of kita dah carry dengan look kita yang macam tu. So sampai kita pun nampak diri kita sebagai orang lain. Ya, betul. Sampai Tisha dah tak rasa diri Tisha waktu ketika itu. Tapi itu berjaya ketika itu. Tapi berjaya ke Trisha untuk sampaikan Sharifah Zabrina kepada audience ni? Korang kena dia orang tengok. kena reply lah. Korang kena ada reference tak siapa-siapa watak dalam cerita apa-apa ke untuk Sharifah Zabrina? Ada. Tisha ada tengok satu cerita Blake Lively punya A Simple Favor. Dengan Henry Golding tu. Dengan Henry Golding, yes, Golding yang tu, dia keluar kereta tegak dia kan. Anna Kendrick sekali. Yes, itu adalah daripada segi dia punya posture, dia punya look apa benda semua, dia punya posture body language dia apa semua. Walaupun dia senyum ke, sebab Sharifah Zabrina tak banyak senyum kan. Tapi walaupun yang Blake dia ada senyum kan, tapi cara dia senyum pun very subtle, very relax kan. Tapi itu di antara. Tapi untuk membentuk seorang Sharifah Zabrina ni daripada head tu memang Tisha bagi keseluruhan kepada Kak Ira Rahman lah. And then dalam cerita first you bawa watak yang berbeza, you tak pernah jadi macam dia ni. Tapi topik yang you bawa pun adalah satu topik yang sangat-sangat tabu. So you tak mula-mula you tak ada rasa macam ragak-ragak ke macam lama aku ambil naskah ni aku kena ni Kang atau
masyarakat macam mana pula ni Kang? Ada tak? Betul, Ke macam ada. mana? Ada. Sebenarnya ada. Sebabnya yelah, first of all kita tak experience apa yang Zabrina experience. Betul. Kan? Tisha belum kahwin. Betul tak? Kita tak tahu macam mana alam perkahwinan tu. Kan? Tapi sama juga macam drama-drama lain. Tisha tak pernah kahwin. Tapi macam ni Tisha nak carry sebagai seorang isteri. Tapi another thing about Zabrina ni, dia mengalami masalah kesihatan. So masalah kesihatan yang dia alami ni, which is dia tak boleh nak mengandung lah. And because dia ada something lah yang kat rahim dia. So kalau mungkin ada yang tahu kot. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Trisha pernah mengalami masalah kesihatan sebelum Trisha shoot drama Senyawa ni. Masalah kesihatan ada keluar. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Masalah kesihatan yang mungkin tidaklah sama 100% tapi lebih kurang macam apa yang Zabrina. Berkaitan dengan wanita. Jadi nanti dekat suggestion topik bawah ni, masalah kesihatan Trisha. Ui, nampak tak kalau kat TikTok dekat TikTok tu, dekat TikTok kan. Betul. Tapi I don't take that as something yang negatif lah. Maksudnya bila jadi macam tu kita rasa macam down, kita rasa tak boleh ni. I think Zabrina and Senyawa adalah antara yang membantu Trisha untuk it's okay. Kan? Kita bukan kita minta. Number one. Number two, bukannya apa yang doktor cakap tu memang 100% betul. Ataupun bukannya kita memang nak putus asa. Tak kan. Kita tak tahu what's going to happen tomorrow. Kan? Bukan macam tak ada harapan. Bukan tak ada harapan, tak ada apa. So I think apa yang Trisha cuba portray melalui karakter Zabrina ni is someone yang kita nampak dia very strong. Tapi sebenarnya dia pun manusia biasa yang sakit sama macam orang lain sakit, sedih sama macam orang lain sedih, tapi kebangkitan dia dan apa yang membuatkan dia bahagia. Dan yang paling penting sekali, niat tu tak menghalalkan cara. Maksudnya benda yang haram tetap haram. Ramai orang cakap, boleh kenapa buat cerita macam ni? Data tu benda tu haram dalam Malaysia. Kenapa nak kena sentuh? Kenapa nak kena tunjuk? Tapi apa yang sebenarnya banyak kat luar ada. Jadi kita ketengahkan isu ni, kita nak tunjuk sebenarnya memang ada orang, kita tak tahu siapa, tapi ada orang macam Zabrina yang memang dia nak sangat benda tu. Jadi dia tak fikir dah benda tu halal ke haram ke, tak fikir. Tapi sampai satu masa, itulah yang kita nak cuba sampaikan. Sampai satu masa tu. Sampai satu masa. Sebab sekarang ni memang banyak je orang-orang yang memang niat tu dia halalkan je dengan cara. Kerana niat dia halalkan cara. Betul. So there's a lot of things that going on also. Cumanya of course lah, macam kalau isu surrogate mother ni, dekat Malaysia kita tak pernah dengar, tak pernah diwar-warkan lagi lah. Sebab siapa yang nak war-warkan dia buat benda ni? Betul. Lagi high society kan. Betul. Lagi banyak. Bila ada duit, apa-apa je kita boleh buat. Betul. Jadi so this is maybe untuk buka mata juga ke rakyat yang you know what this is, what's happening. Kalau sebab cerita ni maybe latar masyarakat dia lebih high society semua macam tu kan. Tapi kalau kita tengok lebih daripada, kira mungkin first layer dia pasal surrogacy, pasal mendapatkan anak dengan cara yang diharamkan. Tapi dalam masyarakat kita mendapatkan anak cara haram ni banyak orang buat. Kalau bukan mungkin cara T20 bomoh. You know, terus cara yang macam low budget sikit lah. Low budget bomoh kan. Ni high end sikit lah. High end lah. Medical dia sewa medical orang ke. lah. Sebab kalau kau nak pergi check up diri sendiri pun tak mampu nak bayar, kau bomoh je lah. Tapi pokok pangkal dia of course mesti ada pengajaran lah. Betul. Kan, Itu yang kita nak. Itu yang kita nak sampaikan. Okay, tapi sebab cerita ni pun sebenarnya I believe macam dia ada unsur woman empowerment juga kan. Betul. So maybe some trivia question like, who are the women that empowered you? Itu soalan pertama. And Trisha sendiri, what do you do or have done to empower other women? Macam tiba-tiba kan bagi soalan. Ni siapa yang bagi soalan ni tadi ni? Siapakah figura wanita yang empower Trisha? Ibu kita lah. Because I think we look up so much lah dekat ibu kita. Because daripada kita lahir sampai kita besar, apa saja ibu kita buat, dia adalah figura pertama yang kita tengok. Betul? And the best way to learn something is from our mother lah. And Trisha is a hard belief on something yang macam nak percaya ke apa, mak. Ni ke apa, semua mak. Semua mami. So Trisha memang, I think my strength, my belief, semua ni memang terletak kepada mami Trisha. Mami, if you're watching this, I love you. So memang Trisha percaya benda tu. Even kita struggle kan, kita ada masalah kita masing-masing. Even kalau Trisha ada masalah, Trisha message mami kan sekejap je. Dia macam magic tau. Magic. Tapi what empowered me is dia punya strength. As a, because Araya dah meninggal. So mami memang
kalau kita tengok dari segi luaran lah, Mami dia ada business. So bila arwah ayah ni macam mana dia nak sustain business tu. Betul. So I took bits and pieces lah from that end. So kita letak dalam karakter ke, kita apa ke. So banyak benda yang kita belajar daripada mami kita. So like I said lah, memang figura wanita yang menjadi The person who empower. the person who empowers me is my mom. Betul. Ibu kita adalah orang yang paling rapat dengan kita. Betul. So apa-apa yang kita sekejap je kita mesej, sekejap je kita call. Ni kan. Sekejap lagi, mami doakan sikit mami. Sekejap lagi petang ni Dah. dah Okay kan. Miracle kan, magic kan. Your resilient tu dapat banyak tengok dari mak juga. mami tapi juga. Of course. tapi mami kita nak cerita. Mami kita dengan kita kalau gaduh Dah dua-dua gaduh manja, macam bergaduh mulut tu. kalau cakap kan mencum pandang tu kan. Sampai mami kita hantar TikTok kat kita cakap, "Baby, macam mami dengan baby tak?" Gaduh manja. Tapi the best thing about me and my mom, kita dua-dua, my mom dia cakap benda ni dekat Tisha kan. Kita belajar daripada masing-masing. Something to think about kan. Betul. Bila mother, seorang ibu cakap yang dia belajar daripada kita, apa yang dia belajar daripada kita fikir. Tapi bila dia cakap itu, kita macam So sweet. so sweet kan. And you pula, how do you empower women? Soalan yang kedua ni. Yeah. Soalan yang kedua ni. Tak kisahlah Especially as a young women. As a young woman ke. Young Mesti ada woman. benda. You dah mencapai benda-benda yang you capai. So apa yang you harap? Dengan cara apa yang you harap you boleh empower other young girls dekat luar sana? Ataupun dah buat pun sebenarnya. Ataupun dah buat pun Kita tak sebenarnya. tahu kan. Number one, if you want to do something, do it wholeheartedly. Yes. With everything that you have. And And sometimes apa yang you rasa you tak ada tu sebenarnya adalah kelebihan. I'm working as much as I can work because I have goals. Which is Tisha nak jadi seorang pelakon yang berjaya. Dan bila kita cakap pasal pelakon yang berjaya ni bukan kecil. Kan? Bukan kat sini je. So kita nak sampai ke tahap yang sampai mana-mana kita boleh sampai. Kan? So itu maksud Tisha bila kita buat satu benda yang wholeheartedly. Because one thing I know that I prove to myself is Tisha lain daripada orang lain. Tapi orang terima baik kedatangan Tisha. I think that's the most important. Nama tu niat. Yep. I think niat lah. Because you nak berjaya, you kena ada niat yang betul kan. This is what my mom said. Nak berjaya kena ada niat yang betul. Bukan industri seni je. Macam-macam industri pun. Once you dah masuk industri pekerjaan you tu, macam-macam cerita yang you kena lalui. Macam-macam drama, macam-macam ni, macam-macam struggle. Tapi for you to keep that in your mind and in your heart to always believe what you believe dengan niat yang betul, dan insyaAllah jalan tegak je lah kan. And then number 3, mama, ibu lah. Okay, memang seorang ibu. So I think if Tisha boleh empower other women, especially adik-adik kat luar sana, mungkin yang minat bidang seni lah, which is bidang Tisha lah, bidang Tisha sekarang. So yang minat bidang seni, yang rasa memang you have passion, you have what it takes, you have talent. Number 1 is talent. You boleh, and you willing to learn. So you keep going, insyaAllah ada rezeki kan. Because Tisha pun tak pernah tahu. I would never expect. Tapi I imagine myself one day, aku nak jadi macam Tan Sri Michelle Yeoh. I imagine myself. And who knows? And kalau tak sampai bintang pun, sampai ke awan okey lah. Sampai bulan okey lah. Yang penting alhamdulillah, syukur je. I mean throughout our conversation tadi pun dah terbukti dah how you empower others. Maksudnya dari story you, macam contoh how you cari peluang, you know, you persistent. Orang kata ada cabaran-cabaran dalam industri ni tidak mudah. Orang kata melatah lah dan putus asa. Dia terus cari peluang. I think I really like that attitude lah. Maksudnya orang yang mencari instead of tunggu peluang tu jatuh kat riba kan. Very persistent. Pegang lah dengan apa yang kita nak. What do you want? Sebab kadang-kadang bila kita dah dapat benda ni, kan lari sikit. Kita punya goals tu lari sikit. Best juga kalau dapat ni, best juga kan. Tapi macam mana kita nak pegang pada benda yang kita nak tu. Betul. Yang penting tahulah apa yang betul-betul kita nak. Betul. Kita tahu lah. So Nal apa Nal? Tapi yang what I like is she never mentioned anything about fame.
Yeah, that's the thing. And then Sebab Trisha, okay, yeah. I perasan satu daripada cara you menjawab soalan tu kan. You ni susah terima pujian, betul tak? You Benda tu lah yang dia kena perbaiki Dia dulu sebab dia kena terima pujian. sebab dulu kita pernah ajar benda ni kat kawan kita kan, yang susah menerima pujian. Lepas tu kita cakap, daripada kau buat macam ni, cakap je, terima kasih tapi saya masih lagi belajar. Terima kasih, saya masih belajar. Alhamdulillah. Kita cakap Alhamdulillah. Tak, sebab Alhamdulillah. betul untuk orang-orang kat luar sana, especially kan, kebanyakannya sekarang ni ramainya mengejar fame. Betul. Sebab apa yang diorang nampak kehidupan Semua nak glamour duit sebagai cepat, seorang you know. artis, celebrity, it's very glamour lah. Tapi So, that's why tolong. when you mention you Yeah. dengan social media dia macam ada barrier sikit. barrier sikit. Okay, Weakness. sebab satu Gen Z ni korang lahir memang dah gadget. Betul. Memang Betul. dari. Dan sometimes kan, macam contoh bila dapat peluang dari social media ni, contoh kau endorse benda ke, review ke benda semua, people see it as easy money. So rather than aku susah-susah jadi star woman, berlakon, menangis semua, baik aku layan benda-benda ni. Betul. Faham tak? Betul. You Betul. have a very different view. You macam Betul. I nak jadi Michelle Yeoh. Betul. Jalan dia Sebab sangat berbeza. Sebab buat apa kita mengejar fame? Fame, kalau you kejar fame, you tak akan dapat fame. Fame tu akan datang kat you kalau you tak kejar. That's Ya, why, betul, that's why Sarah. I'm Betul. really interested to hear from you. Kenapa you tidak berfikiran? Sebab sometimes orang kata macam penat-penat kerja, tapi sebenarnya layan benda-benda tepi ni, buat review lagi banyak. Buat apa nak berlakon? Dah Ya, malas baik berlakon. jadi Dan influencer. dan berlakon, Duit dia. dan maksudnya berlakon bukan passion dia lah kot. I think. Not enough. Passion dia fame lah. Oh, Macam mana pula passion dia fame? Passion dia mungkin untuk menjadi seorang figura yang orang suka tengok sebagai seorang influencer. Mungkin. Kan? Passion dia adalah macam dia nak jadi idola. You know, orang kat luar sana. Tapi passion dia jadi idola speaking about idola dengan apa yang dia buat lah. Aku pening. Kan? Influencer kan buat macam-macam. Ada yang influencer masak. Kan Amin masak. Yang tu tak apa. I think I tak ada masalah dengan yang content based ni. Ni yang memang macam tak ada apa-apa. Macam bila just kita buat tengok review macam tu kan? apa yang kau influence ni. You know. Yeah. Tapi tak boleh nafikan. Itu macam sebab it's easy money. Betul. And like it or not, kita di zaman ekonomi ni, semua orang of course Betul. Kau tak boleh cakap easy money sebab dia tak pernah rasa money from that. So dia tak tahu betapa Dia tak tahu. easy-nya money from that. manager tak bagi job tu. Tak, sebab Manager kata, kita memilih. Manager kita kena ambil job pelakon je. dia kata berlakon je dulu. Sebab content creation bukan dia punya forte. Betul. Macam manager kita cakap manager kita cakap manager kita Dia lah cakap, manager dia kita cakap. kan manager kita kan cakap sini dia cakap kan jangan buat benda lain dia kata. Oh, manager yang cakap Tapi betul, maksudnya kita kena fokus kat satu benda yang kita buat dulu. Dan nanti kalau orang nampak kita untuk buat benda lain, contohnya hosting apa kan, orang nampak lah kan. Tapi memang manager kita memang suruh kita fokus. Dan kita memang nak fokus. Sebab Saya apa? pelik kenapa awak percaya manager awak. Manager awak macam tak boleh dipercayai saya Tak, tengok. sebab dia ulang apa yang kita cakap. Tapi kan speaking about fame Nal dengan Sarah keep speaking about fame ni, Tisha sebenarnya masa awal-awal masuk industri, Tisha diberitahu untuk menjadi heroin, you kena ada followers yang sikit-sikit. Yes, of course. Betul, you kena ada ni. Tisha nak bagi tahu dekat sini. Alhamdulillah, satu goal yang Tisha letak kat diri Tisha. Tisha nak jadi pelakon utama. Walaupun Tisha tak ada banyak followers. Dan Alhamdulillah tercapai ketika followers Instagram Tisha hanya berbekalkan 2,000 lebih saja. Wow, followers kita lagi banyak. Trisha. See, siapa kata followers itu penting untuk menjadi seorang pelakon yang berjaya, yang bagus Alhamdulillah. Sebab kalau followers ramai pun tapi dia tak ada the persistence, the willing to passion. learn, tak ada passion. Tapi ada juga yang followers ramai tapi bagus kan. Maksudnya kita Adalah, kena cakap pasal adalah. tentang what you believe. Macam Tisha cakap tadi tu kan. If you memang percaya dengan apa yang you boleh bentang ke atas meja ni. Apa yang you boleh bagi dekat orang. Kan? Along the way you nak belajar. Tak kisah kan. Tapi apa yang you kena percaya lah apa yang you bentangkan. Sebab untuk Tisha percaya, untuk Tisha ambil job tu pun macam betul ke ni kan. Tapi I just go wholeheartedly. Betul. Honestly buat je. Kita tak nafikan fame tu perlu. Fame tu penting. Fame tu Sebab penting. kadang bila kita pitching, bila kita pitching, of course bila lead ni kadang-kadang diorang nak tengok siapa nilai commercial ke whatever lah benda semua, kita perlu. Tapi it's very inspiring lah bila you said that. I think it will be very inspiring for
ada aspiring actor kat Betul. luar sana. Dia perlu Ah. tapi dia bukanlah kewajipan. Dia bukan kewajipan. Maksudnya you can build Kalau that. ada bonus lah. You can build that gradually. Gradually. With Betul. your work, kan? Gradually, betul? Gradually. Ha. Macam Trisha. Sebab nanti orang dah tengok senyawa nanti orang macam, "Wih, siapa tu Trisha? Sekarang dah banyak lah. Sekarang dah 100,000. tak Alah. sampai. Tak sampai. Baik. Trisha baru 40 lebih. Tak pula nanti lagi ramai lah lepas tengok senyawa ni. Tapi So Trisha that's how we memang build. Trisha memang harap sangat. Trisha cakap kat mana-mana benda yang sama. Trisha harap sangat penerimaan baik daripada orang. Maksudnya orang yang contoh orang follow kita sebab apa? Sebab kerja kita. Kerja lah. Dan sebab orang suka tengok kita berlakon. Sebab mungkin yelah Tiba-tiba orang follow sebab nak bagi kata-kata semangat kat Zabrina. yes. Kita tak tahu kan. Nak bagi doa yang baik-baik kan. Ataupun dia cakap terima kasih ni. Kita tak tahu kan. betul. So itu yang kita nak. Penyampaian Zabrina tu. jangan tidur maki tak apa, tak apa, it's okay kan. Yang penting Why do you have that kind of relationship dengan social media? Maksudnya malas update, malas macam tak jiwa tak lah. pandai, tak pandai, tak pandai nak edit. edit nak tu kan. Tak pandai. Sekarang ni baru pandai sikit lah. Pandai sikit tu pun sebab ada orang buatkan. Tak apalah. Okey, tak apa. Kalau ada orang means and buatkan capacity, kan. suruh orang je lah buatkan. Tapi kita masih lagi belajar lah kan. Ya. Sebab kadang-kadang yelah macam mana lagi orang nak interact dengan kita. Mesti melalui social media itulah. kan. Betul. So I think perspektif Trisha terhadap social media ni mungkin berbeza sikit. Maksudnya Trisha pandang social media ni as something yang kita nak interact. Betul. Ah, Highlight nak interact. untuk kita Okay. So interact. fame datang kemudian lah. Betul. Macam Sarah cakap tadi yang kita tak cari, dia datang kan. Kita tak tahu dan benda tu mungkin dapat membantu kita daripada segi kerjaya kita. Betul. Itu je yang Trisha harapkan. Trisha harap fame tu datang untuk membantu kerjaya Trisha. Sebab ada orang dia build social media portfolio dia dulu Ya, tau. ya. So kita nampak biasanya macam kadang casting pun kita tengok dari ni semua kan. Lepas tu bila panggil casting, alah tak boleh berlakon. Tahu bukan? Tak, bukan masalah tak boleh belakang. Kadang-kadang dia orang ni bercakap pun tak boleh. Sebab Dia ada lontar manusia. dialog, baru Dia dia orang macam biasa tu. cakap dengan sebiji kamera. Tapi I memahami keperluan social media pada zaman sekarang. Tapi untuk orang macam Trisha, sebab I relate with you, I pun guna social media terpaksa post tapi sebab kita nak interact kan. Tapi I rasa for us like macam contoh dalam bidang kreatif ni, bila kita ada benda macam product you adalah your acting semua ni lah. We spend so much time to create product, to create craft. Craft kita berlakon ke, kita produce ke benda semua. Tapi cuba fikir, takkan kita tak boleh spend sedikit masa untuk promote? Untuk betul. Sebab kerja kita ni bertahun-tahun Betul. kita hone kita punya craft. Betul. Kita build kita punya betul. craft, tapi kita tak boleh spend sebulan 2 untuk promote ke. Betul. Atau sehari sekali post ke Betul, kan. betul. Tapi sehari sekali tu berat tau sebenarnya. Berat. Berat. Sehari sekali tu Berat. adalah benda Tapi- berat untuk Tapi buat kita posting. tak boleh salahkan industri juga sebab yelah lagi ramai audience yang a person individual tu ada. Kan, maksudnya lagi ramai followers dia. Lagi ramai lah audience yang dia Macam akan free dapat. marketing lah. Free marketing lah kan. Tapi Tapi kita sekarang tak nak semua salahkan tu benda translate tu. to transaction. Betul. Money. Betul. Okay, lagi satu soalan sebab Trisha dalam bidang ni macam dah lama juga. Kita boleh kata lama juga walaupun Trisha muda lagi. Baru Tapi macam ni sebab dia start pada Star Woman. So lama lah. Lama Kira lah. Campur dengan acting lagi kan. Yep. How do you like maintain your physical and mental health? Kita kan okay, physical tu sebab ramai orang yang tahu lah memang Tisha Boxing. practice martial arts kan. Ya. Kenapa bila mental kan Tisha nampak semua macam kan. Dekat belakang semua tu macam ada yang duduk macam ni pandang Tisha kan. Setiap industri ada toxicity dia. Betul. Bukan industri kat office je, bukan kat kreatif je, semua ada. Ya. Tapi yelah, industri seni ni, industri hiburan ni banyak orang berminat kan. People ramailah peminat dia di luar, netizen ke tak netizen ke apa semua. But how do you sebagai seorang yang berada dalam industri hiburan ni, macam mana you nak menjaga capacity? Tapi aku rasa aku tak Trisha, aku tahulah kenapa dia tak mental. Kenapa? Dia dah mental. Orang-orang mental macam kita orang ni, dia susah untuk affected. Kita relax je kan. Kita relax je. Kita relax je. Dia jenis tak kisah kot. Tisha okay. Tapi sebelum Tisha masuk industri Sarah, Tisha sebenarnya seorang yang I would consider myself as introvert. Okay. Tisha introvert. Tisha nak berborak kan macam ni kan. Paling nervous lah kalau kena macam ni dulu kan. Nak kena pergi event ke apa paling nervous, paling tak suka. Kan sebab kita tahu yang kita pergi kerja shooting. Balik. Kan. Tapi as time goes by, Tisha learn few things yang membuatkan okay, it's okay. And it's okay for people to see you for who you are. So tapi berkenaan dengan mental health ni adalah apabila Tisha berlakon. Okay. Tisha tak pernah rasa benda ni. Tapi apabila Tisha berlakon recently kita ada berlakon dan kita ada macam ni confused sikit. Confused
confuse diri kita sikit. Oh. Tisha tak pernah rasa benda ni. Tapi recently ni just sharing je kan. Just sharing je. Macam baru-baru ni Tisha berlaku kan. Macam kenapa Tisha jadi hot tempered? Contoh, tu salah satu contoh. Kenapa very emotional? Sikit-sikit nak ni, sikit-sikit nak tu. Dan kenapa Tisha jadi very reserve, tak suka bercakap. Bila nak bercakap dengan orang lain nak kena marah. Kenapa? Tisha ada masalah, Tisha ada melalui benda ni juga dengan mami Tisha. Dulu baru ni dululah. Kan dekat satu watak ni. Balik je rasa nak marah kan. Padahal kita tak ada apa pun jadi kan. Dia pun bukan jenis main social media kan. So dia terselamat daripada Dia hidup Bila kita tak pandang negativiti lah macam tu. Dia hidup di bumi yang nyata. Dia bukan hidup di alam maya. Betul. So bila dia berpijak di bumi yang nyata ni, dia lebih waras lah aku rasa. Sebab yang buat kita tak waras ni ada social media. Serius tak waras tau social media tu. Lagi aku tengok, lagi aku macam mental. Tapi betul. Kadang-kadang social media ni dia ada benda yang baik, ada benda yang tak baik. Benda yang tak baik tu of course lah, especially sekali perempuan kot. Kita very emotional kan. So kita tengok kadang-kadang macam kan, contoh Tisha dari industri yang memang yelah ramai wanita yang orang kenal kan. Macam industri lain kita mungkin tak tahu kan. Macam industri kita ni kita ramai orang yang orang kenal kan. Jadi perhatian. So kadang-kadang kita tengok orang tu fit ni, badan dia, kurus ni dia. Dah start nak insecure lah. Tisha bila jadi macam tu Tisha off. Tisha tak tengok dah. Bila dah start rasa dia macam diri ni insecure, Tisha dah tak tengok dah. Tapi kalau you berhadapan macam in real life, pergi set ataupun jumpa rakan-rakan artis lain dekat event, ada tak wujud? Because I notice kan, ramai orang cantik ni, kau dah cantik, tapi kau always rasa diri kau tak cukup cantik atau rasa kurang. Tisha ada satu perasaan ni yang Tisha selalu rasa, which is Tisha rasa orang tak suka ke dengan aku? Sebab apa you akan rasa macam tu bila apa? Apa yang trigger perasaan tu? Bila jumpa orang ramai ke, Tisha akan rasa benda macam tu. Dia datang secara tiba-tiba je. Okay. Padahal kita tak ada buat apa pun kan. Padahal kita jadi diri kita lah. We try to be our best self kan. Tapi kadang kita ada, biasalah kita manusia kan. Social media lah ni. Social media lah ni. Semua salah kau social media. Semua salah social media. Tapi semua benda tu perasaan je. Kan? Kita rasa kita tak perfect ke? Kita rasa orang lain lagi cantik daripada kita ke? Ataupun kita rasa kita tak cantik ke? Ataupun kita rasa kita terlampau cantik ke? Semua tu adalah perasaan. Yang perasaan yang orang lain tak pernah kisah pun. Perasan tak? Kita je duk rasa-rasa, lebih fikir. Orang lain tak pernah kisah pun. Orang tu tak fikir pun apa kita fikir. So Tisha memang banyak, Tisha practice self-reflection lah. Macam dia banyak meeting dengan diri sendiri. Banyak meeting dengan diri sendiri. Bersyukur lah. Kita cakap hari bersyukur je lah. Macam tu lah. Balik pada senyawa ni juga kan. Sebab bagi konteks sikit. Sebab Nel kat luar Nel writer dengan producer juga. That's why I see senyawa from producer punya eye Okay. So I bukan puji you kosong-kosong Tajuk. So okay, sebab kalau kita tengok trailer pun, sebab I dah tengok trailer 5 minit tu. 5 minit tu? Yang korang semua takkan dapat tengok pun. Baru korang takkan dapat tengok 5 minit tu. Korang boleh tengok 2 minit. I notice cerita Melayu, dialog kita panjang-panjang. Ya, betul. Dialog kita panjang. And sometimes kita nampak pelakon tu tak selesa nak lontarkan. Ya, betul. Tapi Trisha, you are very, nampak dialog tu selesa you lontarkan. Ya, Dan betul. perasan tak naskah kita macam cara kita cakap in daily life lah. Kita suka cakap campur-campur. Kejap Malay, kejap English kan. Sebab that's how we speak in real life pun. Dan dialog tu panjang. Dan dialog tu ada emosi. Tapi you lontarkan sangat macam nampak natural. Macam benda kita tu believe. Okay, betul. budak ni boleh lontar dialog. Sebab kan ada skrip yang kita rasa macam dia ni skrip. Sebab Sarah is also berlakon. Ya, betul. Kau pun perasan kan ada skrip macam pelakon struggle nak lontar dialog. Ada kan? some skrip yang dia lontarkan tu aku macam real betul. Didi je balik. Malulah Didi. Okay, I think kan, actually kalau saya cakap mesti Sarah dengan tak percaya. Sebenarnya salah satu struggle terbesar Trisha apabila Trisha berlakon adalah lontaran suara dan juga dialog. Perasan tak? Tisha ada macam kalau Tisha cakap, Tisha ada macam satu Tisha cakap laju. Tisha cakap laju. Satu lagi tak tahu telan perkataan. Lepas tu tak tahu budak mana datang pelat S tu. Padahal tak pelat pun. Saya suka awak. Tapi kita tak ada pelat pun. Tapi tak tahu daripada mana datang. Laju. Tisha ada masalah tu. Tapi Tisha sebenarnya sebagai seorang pelakon, Tisha ada rasa tu. Macam mana nak cakap dialog ni ya? It doesn't feel real sebab lah. dialog dia dah panjang kan. Lepas tu bila Tisha tengok trailer, Tisha sendiri terkejut.
Dia terkejut. Tapi discussion lah. I think sparring sangat membantu. Kak Ira sangat membantu sebab ada scene yang kita marah. Zabrina dengan Iskandar, kita orang gaduh dalam bilik. Gaduh. Iskandar tu lah. Iskandar Shah Shah Jazil. Jazil. Dia ada satu karakter yang bila dia cakap tu kan. Zabrina pula bila cakap dededed. Dia punya beat macam dum dum dum. Dum dum. Dia bila cakap dia tegak ni. Shah pula dededed macam tu kan. So ada satu scene tu kita orang buat terbalik. Jadi Shah pula dia pula yang macam so Kak Ira lah yang banyak monitor kita orang kan. So dia beritahu, okay, Iskandar up sikit, Zabrina turun sikit. Lepas tu dari skrip. Kak Ira sejenis yang very open untuk kalau kita nak discuss pasal skrip. Kak Ira, saya rasa saya nak cakap sini. Dan Tisha sukalah bila Tisha boleh olah betul. perkataan bukan cakap olah skrip, olah perkataan tu mengikut keselesaan kita. Kan contohnya macam kita nak cakap satu benda tu, meaning yang sama tapi mungkin terbalik Ayat lain kan, supaya lebih selesa dekat lidah kita kan. Betul. Dia cakap kan. So tapi bila keluar tu Tisha pun terkejut juga. Terkejut kan? Terkejut juga. Macam Sebab tengok It's impressive. Betul. Budak ni dialog dia panjang. Kena marah lagi. Alhamdulillah. And then watak dia macam lain yang kita tak pernah tengok. Lepas tu dia carry macam tu. I was impressed. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya Tisha jujur cakap nervous sebenarnya. Sebab Tisha tak tahu apa akan jadi. Macam mana penerimaan orang. Sama ada orang nampak atau tak nampak apa yang Tisha cuba sampaikan. Ataupun orang terima ataupun tak terima karakter Zabrina ni. Sebab lagi-lagi kalau ada yang karakter macam Zabrina ni kat luar sana. Yang melalui sakit yang sama. Macam mana? Dia terima ke tak? Macam apa, kenapa kau sakit macam tu? Kita tak tahu kan. Kenapa kau rasa macam tu? Kenapa ni? So Tisha tak tahu result tu macam mana. Tisha sebenarnya nervous sebab lagi satu sebabnya bagi Tisha macam Zabrina ni dia carry rasa yang berat tu. So kalau dia tak sampai, sedih lah. Macam mana? Banyak berat kita bawa tak sampai. Takut. So kita tapi harapan Tisha adalah orang dapat menerima karakter Zabrina dan orang dapat menerima karakter-karakter yang lain dan juga drama senyawa ni. Sebab hari tu tengok PC kan. Waktu Trisha share pasal watak Zabrina ni, adalah ada air mata jatuh. Jangan cakap Tisha. Jangan cakap. Bila Trisha shoot, Trisha rasa sakit yang Zabrina rasa. Sebelum Trisha start shoot senyawa, I went through the experience of my health untuk membawakan kesakitan yang Zabrina rasa. Mungkin tak sama, tapi almost the same. Tapi that's how you relate dengan watak Zabrina ni lah. This is the first time yang Tisha gunakan sikit apa yang Tisha rasa tu untuk karakter. So, tadi saya cakap Tisha tak gunakan. Tisha memang 100% ni kan. Tapi awal-awal tu je. Sebab kita nak dapatkan apa sebenarnya yang Zabrina ni rasa kan. Macam mana dia rasa sakit ni. Kita nak dapatkan apa sebenarnya sakit yang dia rasa tu. Nak rasa sakit tu rasa apa kan. So nak dapatkan benda tu awal-awal. Kemudian baru Tisha carry je. Apa yang kita dah build tu kita carry je. Bawa je ke depan. Macam tu. Okay, kita tengok senyawa ni, dia punya S tu. Ya, ada baby. S pun ada baby. So kita tahu cerita ni memang pasal motherhood. Yes. Semua kan. So maybe nak tanya to both of you juga macam I believe every woman even though kita bukan seorang ibu, kita ada mother instinct dalam kita. Sebab macam in my case pun macam my husband yang point out benda tu. Macam contoh macam bila I balik kampung dia, macam I teach I punya nephew, dia cakap okay ni motherly instinct you teach the young children macam tu. Like what are you guys punya motherly instinct lah orang kata sikit-sikit. Maybe ada orang kata nilai-nilai keibuan lah. Sarah kalau Lot. muda-muda dia nak ikut ibu kan. Susah tu nak cari. Sebab I think in every woman ada benda ni. Ada. Ada tapi cuma dia dah terserlah ke belum terserlah atau diketahui sekarang kau atau dah belum memang diketahui kau lah. dah memang ibu pun. Jadi aku dah tahulah. Apa dia? Aku tak ada pilihan. Aku kena jadi ibu. Aku nak tak nak, aku kena jadi ibu kepada budak yang aku dah keluarkan tu. It comes naturally lah for me. Macam After dah ada memang dia naturally. So, kau But punya- before aku rasa aku tak ada tu. before tak ada. Before tak ada. Tak ada. Before memang it's just that I like kids. Tapi to a Tapi certain nak age jaga je. tu tak ada lah. Macam itulah mungkin dia. umur 4 tahun ke bawah je. Lepas 4 tahun tu aku dah rasa budak-budak ni annoying. Macam I cannot. Baby boleh pegang-pegang comel. Lepas tu dia nangis dah bagilah balik kat mak dia. The nurturing tu tak ada dalam kau sebelum kahwin. Tak ada. I tak pernah nak ada anak pun. Tapi- After kahwin lah. After kahwin baru macam okay lah nak ada anak macam tu. Sebab dulu kahwin pun tak nak. Ya ke? Tapi Tapi jodoh lah kan. Lah, Dah tak ada nak korek anak. cerita aku pula. kita tanya dia lah. Kita tanya dia. In her case dah jadi mak pula. Dah terlambat. Tisha lah. like
what is your motherly instinct? Trisha kalau jumpa baby kat luar, memang akan melekat dengan Trisha baby tu. Baby tu sendiri memang akan suka. Dia akan suka kat Baby Trisha. senang suka you. Baby senang suka. Dan Trisha akan boleh jaga dia 3 hari 3 malam, tak kisah. Really? Maksudnya Trisha memang akan melekat je dengan baby tu. Macam mak-mak dia orang kan macam memang tak kisah pun kalau dengan Trisha. Macam tu. My friends ke family ke. Bila free atau mah? Nanti kita share. Bagi Roger. Dia boleh jadi kiddo care kau. Maksudnya memang Trisha pun tak tahu daripada mana datang Sebab Trisha nak bongsu kan? kehandalan. Bongsu. Kehandalan tu. Tapi kalau baby letak dengan Trisha tidur confirm. Susah lah nak cari Makan budak-budak senang. bongsu, anak-anak bongsu yang Pandai suka jaga budak. dan pandai jaga budak. I think Trisha memang ada kot. Kan? Sabar jap. Yep. Dia kata dia bersedia nak jadi ibu. Lah, aku tukar ayat dia. Betul. Tabloid. Trisha bersedia Lemak. menjadi ibu. Salah ni. Okay, maybe kita nak dengar sikit experience on set lah. Sebab tadi Trisha ada cerita sikit pasal Kak Ira Rahman. Ya. Ira Rahman pengarah cerita ni. Sebab menerusi filem-filem Kak Ira sebelum ni, kita tahu Ira Rahman ni seorang director yang jaga frame dia. Betul. Frame sangat. dia mesti cantik. Sangat. Kita tengok kan benda semua kan. Tapi sebagai Kak Ira dan juga pelakon dia ni, macam mana? Apa yang diturunkan kepada pelakon dia ni? Betul. Kak Ira memang sangat menjaga everything. Everything dalam screen ni. Maksudnya kalau kita datang shoot kan pagi, kita orang nak make up, Kak Ira akan masuk bilik pilih baju untuk setiap scene. That's how Very that hands detail. on. Very hands on. Dialogue tak payah cakap lah. Shot tak payah cakap lah. Lighting pun dia deep ke how deep dia nak, semua everything. Cast technical team semua memang Kak Ira sangat menjaga. So bagi Tisha, dulu Tisha pernah berlakon dengan Kak Ira, bukan berlakon, Tisha pernah buat stunt dengan Kak Ira. So kalau mungkin ramai yang dengar macam Kak Ira pun ada cakap yang Tisha ni style woman saya dulu. Masa buat stunt dulu macam tengok kan, pengarah perempuan, kita tak pernah tengok pengarah perempuan. Pengarah perempuan, bestnya cara dia direct kan. Garang. Masa tu takut. Nak berlakon dengan Kak Ira takut. Tapi bila dapat senyawa ni kan, masa Tisha dapat senyawa punya offer ni, saya tak tahu pengarah Kak Ira. Bila dapat tahu kan, excited. Tapi nervous tu, ya Allah, Tuhan je yang tahu. Allah je yang tahu. Lepas tu bila jumpa Kak Ira kan, first kan, gigil ni Kak Ira. Setiap tanya soalan Kak Ira, boleh ke Tisha berlawak sama Tok Zabrina ni? Boleh. Dia cakap boleh. Tapi kena dengar lah apa yang dia nak. Kena terima lah. So, banyak benda daripada A to Z sebenarnya. Daripada A to Z, apa yang Tisha bentangkan dalam karakter Zabrina ni because of Kak Ira. Because of apa yang dia turunkan, apa yang dia ajarkan kepada kita. Kan? Sebab tak untuk menjadi pelakon, tak semestinya cara kita berlakon je. Betul. Kan? Berlakon tu number one. Looks kita, feel kita. Betul. Kan? Pembawaan kita. Kan? So I think Kak Ira bantu Tisha daripada segi apa tau? Sustainkan karakter tu. Dah build, macam mana ni you nak sustain kan? Betul. Kan? 12 episod ni nak sustain. Maksudnya tak apa. It's okay kalau you tak mampu untuk Zabrina, Trisha, it's okay. Kan? Tapi macam mana you nak bagi yang terbaik dengan cara untuk sustain. So maksudnya mungkin ada hari-hari yang macam Tisha macam just okay, it's okay, I just be Zabrina today. And it's okay. And jangan rasa macam orang tak okay dengan you kan. It's okay. I think Kak Ira untuk personal Tisha pun dia banyak ajar Tisha sebenarnya. Kak Ira ajar Tisha untuk sebab Tisha ada impian untuk mana tahu satu hari dapat jadi director kan. Kan sebab kita minat sangat dalam bidang ni kan. So Kak Ira, ada dan that Kak Ira memang bagi je kalau Tisha nak duduk tepi dia. Nak tengok cara dia direct. So ada dan acting wise, ada dan personality, confidence, benda-benda ni semua Kak Ira memang dia tak kedekut langsung. Kak Ira tak pernah pun cakap no ke, Kak Ira tak pernah pun macam dia penat ke apa yang kita nak jumpa dia, tak pernah pun dia macam no ke apa, tak pernah. Tak pernah. Dia sakit ke apa ke, dia tak sihat ke hari tu ke, dia okey je. So imagine betapa selesanya kita orang dengan Kak Ira. Imagine having a mentor like that. Right? Betul. Apa watak Siti Harisa Siti Harisa, the surrogate mother. Lufia. Kenapa lah you pilih surrogate mother macam Siti ni? Kan kelawa now. So diorang ada lelaki, ada boyfriend tak boleh tengok Ada boyfriend. Tak yalah. Itulah fungsi dia. Kenapa dia ambil Sarah? Ya, sebab nak bagi orang tengok. Okay. So kita tahu Sarah nanti kan kalau orang sebenarnya nak tengok kan, Sarah kena duduk kat sebelah.
Oh, okay. Kena macam date night Tapi kita bukannya boleh serigit mata pun. tak just tengok je drama ni. Oh, okay. Tak payahlah jadikan betul-betul. Kan kita nak kena into the drama. Tapi kan kalau korang penonton kita tengok apa watak Lufia ni, dia kerja apa, korang akan lagi terkejut. Ya. So we leave the surprise for you Ya, lah. Apa betul. dia kerja kan. Betul. So korang kena tengok to find out dia kerja apa. Sebab Aku pun tak nak terima dia kerja apa tu. sebab kerja dia tu menjadi perdebatan kita orang. Macam tak kena lah. Macam Betul. Sebab dia terlampau cantik kan. Sebab dia cantik kot. Kenapa macam tu? Dia bukan dukun. Bukan. Jangan terteka kat rumah. I tahu korang tengah teka-teka sekarang. Bukan dukun. Salah. Memang sebab you ada scene dengan setiap mereka Betul, ni betul. adalah kan. Ada. So how was it working with Siti Harisa? I love her. Is it your first time? Bibi, love you. Kan? Tak, memang kerja actually bukan Harisa je, dengan semua, dengan Semua Syah, dengan first Mama, time. dengan Mami, semua first time. Oh. And we work like a family. Kita orang punya relationship macam family. Lagi-lagi Syah dengan Harisa lah, sebab kita orang paling rapat kan, perempuan kan. Tapi one thing yang best pasal Sharifat pasal Zabrina dengan Lufia ni, Zabrina kan dia memang very solo ride, memang dominant kan. Dia tak pernah ada kawan kan dalam hidup dia kan. Tapi dia kenal dengan Lufia ni, Lufia touch dia punya the soft side of Zabrina. So kita orang macam, this is fun, because in real life sebenarnya Harisa personality dia adalah macam Zabrina. Personality Trisha pula macam Lufia. Sebenarnya. So challenge dia adalah untuk pusingkan kita orang punya karakter tu. We learn a lot from each other. Not just Harisa, Syah, Mama, Mami, Aliza Syadan, Mami Tisha, so, Datin Nina Jurin juga. Datin Nina Jurin, Mama, my mother-in-law. So we learn a lot from each other. Sebab betul Tisha cakap, untuk kita nak jadikan karakter, bukan nak jadikan scene je, bukan nak jadikan drama je, untuk kita nak jadikan karakter kita pun, kalau tak ada karakter dia orang, tak jadi karakter kita. Sebab dia orang pun ada memberi juga kepada kita untuk rasa feel macam betul-betul family. Betul. Kenapa Zabrina, kan, one question, kenapa Zabrina ni hidup dia macam tu je? Kenapa hidup dia stress je, tegak je, kenapa? Siapa yang bagi dia stress tu? Mestilah orang-orang keliling dia. Kan? So I think the karakter yang diorang persembahkan, yang diorang buka tu, yang diorang bagi tu, yang membantu lah. So we learn so much lah. Juga. You have to give some credit to yourself. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah, saya masih belajar. Itu tayak dia. Alhamdulillah, saya masih belajar. Okay, maybe one question to wrap it up. Macam, what is that one thing you learn from this project? Maybe it could be the simplest thing, it could be something internal, ke apa. Sebab if me, sebab benda ni ada dalam trailer, I notice yang, ni rupanya petua orang Melayu nak dapatkan anak. Tips untuk dapatkan anak, kena makan sisa orang mengandung. Mami bagi tu. Yang Mami bagi tu. Dalam trailer. Makan makanan orang pregnant. Makan sisa makan sisa orang pregnant. Tahu benda ni. Macam mana saya nak kenyang? So for you, what is that one thing you learn? Maybe something internal, I don't know, for you. You learn from this particular project. So much that I learned from this project, especially from Zabrina punya karakter. Tapi one thing that Cik Tisha cakap yang sangat the number one yang Tisha belajar adalah, kita tak selalu dapat apa yang kita nak. Dan apabila kita tak dapat apa yang kita nak tu, it's okay. It sounds easy, tapi it's very hard to do. It's very hard to do. Very hard to do. Betul. Because kita nak, sebab kita nak, kita ada rasa nak kan. Kita nak. Tapi bila kita tak dapat, what will be our reaction? Adakah kita dah sebab, tapi adakah kita macam, we take our few days, and it's okay, process, and then come back stronger. Nice one. Because Tisha cakap, we would never know what's going to happen tomorrow. Never know. Kita tak pernah tahu pun. Betul. Kan? So sekarang ni kalau diorang ni semua dah macam pumped up, diorang macam, alamak apa benda ni, senyawa ni semua ni, dekat mana nak tengok, bila nak keluar dan sebagainya. Ini adalah drama bersiri 12 episod bertajuk Senyawa. Dan sedang ditayangkan pun di IC. By the time podcast ni keluar, betul. dah ada di IC. Betul. Yes, mulai 25 Oktober. Betul. So please download now and boleh pergi tengok sekarang. Aku pun tak sabar nak tengok. Tengok Really, tau. Really tak sabar. No, aku nak tengok ending dia. Aku tak berhenti. Mana boleh tengok ending je. Kena tengok episod 1 Yang lain macam dulu. tak sabar nak tengok ending dia lah. Tapi kalau Sarah tengok ending pun, Sarah mesti akan tengok pada episod 1. So macam apa benda jadi macam, Apa yang kau belajar dalam sesi podcast hari ni? kali ni Ah. aku nak belajar cakap Cina.
Dia punya segue. Nak belajar cakap sini. Tiba-tiba pressure. Tadi masuk kita pressure. Sekarang kita pressure lagi. Okay. Mandarin lah. Mandarin lah, senang. Ni Cinali. Ni Cinali tu you pergi mana? So kita nak cakap nak belajar apa salah. Okay, Ni pressure nak ni. belajar promote lah drama ni dalam bahasa Cina. Senyawa. DIT Saksikan mulai senyawa. 25 Oktober. Hai, 大家好. Jangan tengah ni fresh balik. Wanakom. Nama saya Trisha. Okay. 嗨，大家好，我的名字叫李思佳 Trisha Uy。你们不要忘记看这个senyawa的 drama 在 aplikasi iQIYI。对。Kuai Tian lah tengok ada satu soalan lah pasal cameo cerita ni. Okay. Ni soalan from the floor. Ada soalan Oh. daripada floor lah, sebab biasa kita ada podcaster lain. Okay. Dia memang macam suam-suam FM lah. Dia ada soalan untuk you. Apa soalannya? David Teo ada cameo tak dalam ni? Ke tu David Teo yang baby tu? Siapa yang tanya? Dia sebab sekejap lagi dia nak turun casting. Rahsia. Rahsia. Hasil persenyawaan tu David. Hasil persenyawaan tu David Teo. So, korang kena tengok. Sebenarnya dia doktor. Alamak. Adakah dia doktor? Kita tak tahu. Doktor Kita yang tengok. melakukan persenyawaan. Kita Okay. Kita tak tahu. Selain daripada drama Senyawa ni, kita juga harap korang boleh support Trisha Ya, dalam insyaAllah. upcoming InsyaAllah. apa-apa yang dia buat. Social media Trisha, let's go. Social media? Suruh dia follow. Follow. Follow social media. Penting ni. Yalah malu. Kau dah tengok dekat yang social media iQIYI tu kan, kau nampak ada post dia tu kan, kau nampak. Pergi IG Punya duduk pada pergi experience Tak pun, social media. tak pun korang tengok ni episod ni kan, Talk to You Later kan, korang nampak ada Trisha punya. Aku geram punya budak ni. Kita bagi tahu lah, it's Trisha It's Uy. Trisha Uy. Okay, it's Trisha Uy. Follow sekarang please. Yes, Boleh follow. Kita nak growkan followers dia. InsyaAllah. Kalau ada benda yang baik-baik yang korang boleh dapat daripada profile Trisha tu, korang follow. InsyaAllah. Kan, Dan juga follow. jangan lupa follow kita lah. Ya. Betul. @TTYL Podcast di semua social media platform. Dan juga subscribe juga. Betul. Komen juga apa yang korang learn. Maybe what do you learn from this episode? Kalau korang nak ngamuk pasal Nervous cerita senyawa ni, korang cerita je kat bawah. Kita akan join the conversation. Nervous kan. Nanti korang orang tak suka tengok episod ni macam mana? Tak apa, dia komen je lah tak suka. Nampak? Tadi kita cakap Dia dah overthinking. Tapi tu dia kita seorang kena je rasa. Kita kena reflect. Yes. It's okay Tapi, kan. Yelah, you all pun dah buat yang terbaik. Betul, Sekarang betul. kita serahkan kepada penonton yang Betul. melihat. Sebab Betul. aku sendiri pun very excited because I have watched a couple of episode. Yep. And I'm very excited to tengok siapa. Asal kau dapat tengok dulu? Asal kau tak hantar kat aku? Aku special kan? Asal Eci memilih bagi Kabel- kau je tak kabel bagi aku kuat, tak? Tak, lepas episod ni mesti dia orang bagi. Confirm. Oh tak, aku tak perlu tengok episod sebab next incoming job daripada Aici dia panggil aku berlakon. Minta job pula. Boleh Aina boleh Aina. Aina boleh boleh Aina. Watak yang cocok-cocok I senyawa nak tu I tulis. boleh buat. I nak tulis heroin Trisha. Oh. Mak dia Sarancak. Kau boleh samakan aku jadi Mak Trisha? How old you think I am? Aku yang Okay lah. Okay boleh lah. Aku terima apa saja watak. I want to say thank you very much to Talk to You Later dan Wah. juga Nel Ya, betul. dan Saraca. Saraca. Thank you so much. Yes. We talk to you later. Wah.